Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak-anak murid cikgu. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini pendidikan sivik dalam Go Curriculum akan membawa anda ke suatu dimensi tentang warisan dan budaya Malaysia. Dan tajuk kita pun berkenaan dengan bagaimana mengekalkan warisan dan budaya Malaysia. Masyarakat di negara kita terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Setiap kaum di Malaysia mempunyai budaya yang unik dan warisan budaya tersendiri. Contohnya, terdapat perbezaan antara tarian, muzik, bahasa dan dialek yang digunakan oleh pelbagai kaum. Seni tari merupakan sebahagian daripada budaya kita. Dalam masyarakat tradisional, tarian dipersembahkan di majlis keramaian. Budaya ini wujud sehingga ke hari ini. Walau bagaimanapun terdapat tarian tradisional yang diubah suai mengikut perkembangan semasa. Tarian biasanya diiringi dengan muzik. Alat-alat muzik juga terdapat dalam pelbagai jenis dan berbeza mengikut kaum. Keunikan budaya Malaysia juga dapat diketahui melalui pelbagai bahasa dan dialek. Bahasa merupakan satu cara berkomunikasi. Terdapat pelbagai bahasa di negara kita seperti bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Dialek pula wujud apabila sekelompok manusia mengubah suai bahasa mengikut budaya tempatan. Misalnya terdapat pelbagai dialek dalam bahasa Melayu seperti dialek Kelantan, Kedah dan dialek Negeri Sembilan. Dialek yang ada dalam masyarakat Cina seperti Cantonese, Hokkien, Hakka, Teochew dan Focao. Sementara kaum India menggunakan bahasa Tamil, Malayalam dan Telugu. Tidak kurang juga dengan pakaian yang ada di negara kita. Berbeza kaum maka mempunyai keunikan yang berbeza-beza dari segi penampilan pakaian. Terdapat beberapa pakaian tradisional yang terkenal di negara kita, sepertinya kalau Melayu baju kurung moden, baju kurung Melayu. Kalau Cina dia ada chongsang, dia ada sampu. Kalau India dia ada dhoti, dia ada sari, dan sebagainya mengikut kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Tidak juga ketinggalan dengan makanan. Ramai pelancong yang datang ke Malaysia beranggapan bahawa Malaysia ini merupakan syurga makanan. Kerana terdapat pelbagai makanan yang disajikan di Malaysia yang mereka boleh dapati. Mereka tidak rasa sukar untuk mencari makanan kegemaran mereka, dan setelah beberapa kajian yang dilaksanakan, rata-ratanya gemar untuk merasa masakan nasi lemak. Pada mereka, itulah salah satu keunikan yang paling unik di Malaysia yang tidak terdapat di negara-negara luar. Dan negara-negara luar cuba juga meniru bagaimana masakan yang ada di Malaysia yang begitu unik. Jadi, saranan cikgu ialah anda perlulah menghormati budaya kaum lain. Jangan pernah memperlekehkan antara satu kaum dengan kaum yang lain, kerana dengan ini akan menyebabkan pertelingkahan dan permusuhan. Kita perlu mengekalkan keamanan yang ada sekarang ini sampai bila-bila.
Seterusnya, anda digalakkan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Walaupun kita tahu ada banyak bahasa di negara kita juga dialek, tetapi cuba kita amalkan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi kerana kita tahu bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Maka, martabatkanlah bahasa Melayu. Selain daripada itu, anda juga digalakkan melibatkan murid, maksudnya aktiviti dengan pelbagai kaum. Contohnya aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah. Contohnya, kalau kelab bahasa Melayu maksudnya semua yang ada dalam kelab bahasa Melayu mesti orang berbangsa Melayu. Dan jika ia adalah kelab bahasa Cina, Persatuan Bahasa Cina, maka semua yang ada di dalam Persatuan Bahasa Cina tu adalah semua orang Cina. Tidak, Jadi, kita perlu melibatkan murid-murid lain, maksudnya berbangsa lain, di dalam sesebuah kelab ataupun persatuan. Barulah kita dapat berkongsi idea yang bernas. Bukan sahaja berdasarkan hanya satu kaum sahaja. Dan akhir sekali, saranan cikgu, anda digalakkan untuk membudayakan menziarahi antara satu kaum dengan satu kaum yang lain. Saling bertukar-tukar makanan jika anda tinggal berjiran. Okey? Tetapi pada waktu sekarang anda tidak digalakkan untuk menziarahi antara sebuah rumah dengan rumah yang lain. Jadi kita harus berhati-hati. Walaupun budaya masyarakat kita berbeza, namun kita masih boleh hidup dalam keadaan harmoni. Negara kita menjadi teladan kepada negara lain yang mempunyai masyarakat majmuk. Ya, anak-anak murid cikgu, maka berakhirlah sudah pendidikan sivik dalam kurikulum. Nasihat cikgu, jagalah kesihatan, jagalah pemakanan, kuatkanlah perpaduan di dalam negara kita. Have a great day and thanks for watching. Bye.